A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sultani wa salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita sambung lagi pengajian kitab Sabilal Muhtadin, muka surat 42. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatuh. Faslun, pada menyatakan menghilangkan najis. Jadi kita dah belajar tentang apa itu hadis, apa itu najis, pembahagian najis daripada benda yang cair, benda yang beku. Malam ni kita nak belajar tentang macam mana nak menghilangkan najis tu. Ya. Jadi yang najis kita sebut ni najis hissi. Najis ada dua, najis hissi dan najis maknawi. Najis hissi tu najis yang kita nampak lah, tai kucing, kencing. Najis maknawi tu najis yang ada dalam hati kita, syirik, takabur, sombong, marah, loba dunia, itu najis dalam hati. Jadi kedua najis ni mesti dibersihkan. Tak boleh satu bersih, satu tak. Okay? Dia berkait. Maka dia kata, ketahui olehmu bahawasanya najasah itu, najis tu, tiga bahagi, tiga jenis. Yang pertama kita panggil najasah mughallazah, najis berat. Mughallazah tu makna berat, iaitu anjing dan babi dan yang jadi daripada keduanya ni. Dikahwinkan dia anjing bi, babi jing, itu kita kahwinkan ni. Dan sekalian fadlah keduanya. Fadlah ni makna bahan buangan dia tu, kumuh dia tu, barang buangan dia. Fadlah apa dia? Iaitu air liurnya, peluhnya anjing babi, air maninya anjing babi, air susunya anjing babi, taiknya anjing babi, kamih kencingnya anjing babi, darahnya anjing babi, dan barang sebagainya daripada barang yang telah terdahulu kenyataannya. Semua bahagian adalah najis mughallazah. Maknanya bila taik dia pun mughallazah juga. Peluh dia pun najis mughallazah juga. Nak kena cuci dengan 7 kali air. Berat najis dia tu. Dia termasuk kategori itu juga. Air susu dia pun najis mughallazah juga. Air mani dia najis mughallazah juga. Tak ada bahagian yang tak najis mughallazah. Itu strict. Tulang dia, bulu dia buat cat. Bulu babi ni, dia memang dipelihara satu jenis babi ni. Dia memang dibela babi tu untuk bulu dia. Memang panjang-panjang bulu dia, memang satu industri buat. Sebab dia bahagian babi ni semua boleh pakai. Bulu dia boleh pakai, kulit dia boleh pakai, daging dia, tulang dia, sumsum tulang dia, dijadikan bahagian-bahagian tertentu untuk enzim dia semua. Jadi syarak telah menghukumkan dia najis. Ada orang tanya, Ustaz, kalau babi ni ada dalam syurga, dia makan tak? Boleh makan tak? Boleh. Kalau ada syurga tak ada najis. Dan syurga tu dah tak ada hukum dah, semua boleh. Arak tu masalah satu daripada air minuman dia. Syurga ada 4 sungai. Sungai arak, sungai susu, sungai madu, sungai azbun, sungai air tawar, air manis, air kosong.
Sungai dalam syurga ni ada nama dia Tasnim. Tasnim tu maknanya dia bonggol unta. Sebab sanam tu belakang unta. Di sungai tu tak semua mengalir dekat bawah, dia dekat udara di sini. Dia macam bonggol. Jadi bila kita haus tu, kita ambil gelas itu tu, tak ada. Dia masuk tu, minum. Tu air Tasnim. Special, sugar semua special. Sungai dia lain. Pokok dia pun akar ke atas. Dia batang dia ke atas, dia tumbuh ke atas ke bawah. Dia sebab sugar ni semua senang, dia tak ada nak panjat-panjat, tak ada. Buah dia rendah. Sebab dia ke bawah macam ni. Jadi kita boleh tidur kat celah-celah dahan itu. Celah batang-batang kita boleh. Jannah tu taman. Syurga ni taman. Lepas tu ulama' dulu dia buat taman sebab dia nak ingat jannah. Nak ingat syurga. Bukan saja dia buat. Kalau arak boleh minum. Dia arak kat syurga ni dia tak pening. Dia kalau minum tu dia lagi sedap. Sungai tu, sungai arak. Sungai susu. Sungai. Dia natural. Dunia ni tak ada. Dunia tak ada. Haram. Yang kedua, dia larangan tu untuk ujian je. Tak boleh makan babi, tak boleh tu, tak boleh tu, ujian je. Kat syurga besok semua boleh. Tak ada larangan. Itu isteri kita 70 orang. Itu susah. Susah. Kan? Nak kahwin, nak 70 sana. Sanggup tak sanggup. Maligai satu-satu. Seorang. Baik, jadi semua bahagian lah. Senang cerita fadlah ni. Untuk babi dan anjing. Dan tidak ada satu benda yang Allah larang tu mereka ada hikmah dia. Kadang babi ni ada satu kuman yang tak mati-mati. Tak mati. Cuci dah macam rebus macam mana pun, tetap ada. Larangan makan tu memang ada sebab. Ada sebab. Ada hikmah dia. Yang kedua, lepas tu sifat-sifat dia. Cuba tengok binatang-binatang ni dalam makan dalam Islam ni, semua sifat dia kan baik sangat. Tengok apa babi makan, apa sifat dia, nondol dia. Semua dia taram ni. Lama-lama panggil kita jadi macam tu. Yang kedua, najasah mukhafafah, iaitu kamih, kencing kanak-kanak laki-laki yang belum memakan yang lain daripada susu mak dia. Dia tak makan apa lagi. Dan belum lalu umurnya 2 tahun. Dia najis mukhafafah, najis ringan. Cik air dah cukup dah. Kenapa kanak-kanak laki-laki bukan kanak-kanak perempuan? Kerana kanak-kanak laki ni dia ada 2 sebab. Beza dengan kencing kanak-kanak perempuan. Yang pertama, kajian ulama, kencing anak perempuan lebih harin. Busuk daripada kencing anak lelaki. Yang kedua, anak lelaki ni lebih merap. Tak merap. Dia nak didukung lebih daripada anak perempuan. Jadi bila merap tu dia susahlah kita nak jaga kencing dia tu. Maka diberilah hukum najis ringan. Supaya senang kita nak semayang cuci air. Tuhan, semua hukum tu ada keringanan. Sebab kenapa dia ringan. Dah habis. Yang ketiga, tapi kena minum susu je. Kalau dia makan ni pun tak, sikit-sikit tak jejas. Kalau dia makan sampai dia kenyang, dia makan nasi tu kan, dia makan masa tu susu dia tu, kencing dia tu sudah dianggap najis mutawassithah, berat lagi. Dah tak boleh cuci macam biasa dah. Yang ketiga, najasah mutawassithah, iaitu najis pertengahan, iaitu sekalian najasah yang lain daripada 2 bahagi yang tersebut itu. Bukan ringan dan bukan berat. Senang je nak ingat.
Jangan satu jenis ya. Kencing budak lelaki, minum susu, tak makan benda lain, kurang 2 tahun. Lepas tu najis mughalazah, anjing babi. Lain daripada 2 ni, semua mutawasitah. Semua dia terbagi 2. 2 tahun hijrah. Maknanya apa beza hijrah dengan Masihi? Setiap tahun hijrah tu dia kurang 11 hari daripada tahun Masihi. Kerana tahun Masihi 365 hari, tahun hijriah ni 354 hari. Dia tolak 11. Maknanya kalau anak kita ni dah birthday dia 2 tahun, kena tolak 22 hari. Itulah umur 2 tahun hijriah itu. Semua tahun-tahun ni semua hijriah. Setiap tahun 11 hari. Dan tiap-tiap satu daripada yang 3 bahagi itu terbahagi pula kepada 2 bahagi. Apa dia? Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najasah hukmiyah. Faham? Jadi mughalazah ada hukmi, ada aini. Mukhafafah pecah 2 juga. Ada aini, ada hukmi. Najis mutawasitah bagi 2 juga. Ada aini, ada hukmi. Apa itu ainiyah? Makna najis ainiyah, barang yang didapat dengan dikesan, maksudnya dengan panca indera. Panca indera tu apa? Panca indera yang 5. Sama ada dilihat, didengar tak ada dah. Dilihat, disentuh, dirasa, dibau. Kalau ada semua ciri-ciri ni, salah satu daripada ciri-ciri ni, najis itu nama dia najis aini. Sama ada kita cium, ada bau lagi, aini tu. Ataupun kita pegang, ada rasa. Tengok, ada warna. Mana-mana satu. Katalah warna tak ada, rupa, bau ada. Najis apa tu? Aini. Walaupun kita tak nampak, busuknya bau apa ni? Tu masih aini lagi. Boleh dicapai panca indera ainnya dan sifatnya, yakni rasanya, warnanya atau baunya. 3 tu. Sama ada rasa dia, atau warnanya, atau baunya. Rasa, warna, bau. Maknanya dia masih ada situ lagi. Benda tu ada. Rasa tu maknanya rasa dengan lidah. Ada rasa. Warna tu maknanya colour dia. Ataupun bau dia. Yang kedua kita panggil najis hukmiyah. Barang yang tiada dapat dengan dia ainnya tu. Dan tiada dapat sifatnya. Tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Seperti kamih, kencing yang dah kering, yang tiada warnanya, tiada baunya, dan tiada rasanya. Itu namanya najis hukmi. Baik, ini penting kita faham apa? Sebab benda ni kita mengaji, dia kaitkan semayang ni. Semayang kalau tak ada pekah, kita perasan je sah. Gelak di setan-setan alim. Contoh, imam kalau menanggung najis aini, makmum batal semayang ni. Bila makmum tahu, makmum kena qada, kena semayang semula. Batal semayang tu, tak sah semayang belakang imam yang ada najis aini. Kalau imam tu ada najis hukmi, makmum tak tahu, tak perlu nak qada semayang, tak tahu macam mana. Jadi ada orang faham najis hukmi ni bila tak nampak. Tak nampak tak ada lah Ustaz. Tak nampak tak mesti tak ada. Dia kat bawah ni ada sini. Ataupun kencing tu dah kering. Ini tu. Ada pernah orang tanya, Ustaz, najis ni kalau saya jalan dalam surau, saya terpijak, tarik cicak, tak banyak Ustaz, seketul, bukan 3, 1. Sikit-sikit kan. Lepas tu saya jadi imam. Orang belakang nampak imam tu tarik cicak kat kaki dia. Batal lah. Dah tak sah sembahyang lah. Mufarakah lah. Bukan mufarakah, kena ulang batas sembahyang. Tarik. Nampak tarik kat kaki dia tu. Dia beritahu imam, ni sembahyang kita dah batal ni. Kalau dia buat tak tahu, biar dia sembahyang seorang. Batal lah tu. Tapi kalau dia ada najis, kena dia pijak kencing kucing misalnya, tapi dah kering, kita tak tahu, dia tahu.
Tak batal sembahyang kita. Kecuali kita tahu lepas tu. Tak batal. Sebab dia hukmi. Bermulabis. Itu kita faham mana hukmi, mana aini. Jadi ni nak ajar cara-cara nak suci ni. Jadi cara tak suci benda paling senang. Kita kena tukar dulu najis aini tu menjadi hukmi dulu. Maknanya hilangkan bau rupa rasa ni. Misalnya kena kat kapet kan, kencing berak, tahi kucing ke apa. Kalau kita tak pandai, tu yang teruk tu. Dia pondok situ tumbuh. Dak situ tak bekah kuat tapi tak macam mana faham tak tahu. Bila kena kat kapet surau, dia angkut kapet tu buat keluar suci. Sebenarnya tak perlu. Kalau kita faham betul kaedah dia, ada cara dia. Nanti akan dia ajar macam mana nak buat. Cara dia mula kita kena hilangkan najis dulu, buang air. Lepas tu kita cuci. Tak kira pakai sabun ke apa. Sampai hilang. Lepas tu kita biar dia kering. Bila dia kering, bau tak ada, warna tak ada, rasa pun tak ada. Apa nama tu? Hukmi. Bila dah ubah jadi najis hukmi, kita curah air. Air tu bila kena najis hukmi ni, air tu jadi air apa? Air tu, nama air apa tu? Air mustakmal. Bukan nama air mutanajis. Kalau kita najis tu masa kita curah, air tu mutanajis. Air tu yang habis semua najis. Jadi mustahak kita tukar najis tu menjadi hukmi dulu. Supaya bila kita curah air tu namanya air mustakmal, dia tidak mengotorkan segala tempat lain. Lepas tu biarlah. Dah. Dia kering dah okey. Tak kering pun tak apa. Tu cara paling mudah. Tapi banyak ibu-ibu, orang kat rumah yang tak tahu mencuci najis. Akibatnya berselerak najis tu. Sembahyang tak sah, pijak tak sah. Dia pakai mop je. Nanti tengok ni. Maka jadilah perhimpunan segala bahagi najasah tu jadi 6 lah. Sebab setiap satu bagi 2 kan. Jadi 6. Yang mughalazah ada hukmi dan aini, yang mutawasitah ada hukmi ada aini, yang mukhaffafah ada aini ada hukmi. 6. Jadi 6 macam je ni, 6 macam mana nak basuh satu-satu. Bermula barang yang kena najis dengan najasah mughalazah, tiada jadi suci ia, melainkan dengan dibasuh 7 kali. Salah satu daripada 7 tu dicampurkan dengan tanah yang suci, menyucikan. Campur dengan tanah ni maknanya bukan pasir, tanah. Banyak mana nak campur. Ni pun penting kat tu. Orang nak baca kitab, campur tanah. Banyak mana? Budak pondok saya dulu, budak-budak ni tak kerti. Dia ambil satu ketul tanah tu. Tok dah besen. Tok dah baldi. Nak tak? Kecil lah sikit. Kira-kira keruh air tu. Tengok air ni dah air tanah ni. Hilang sifat mutlak tu. Dah nampak air tanah. Keruh. Dah cukup. Dapat 7 lah. Kali yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 tu air biasa. Mesti ada siraman 7 kali. Kerana air najis mughalazah tak suci melainkan setelah 7 kali. Lepas tu dia kata apa lagi? Melainkan dibasuh dengan 7 kali, dan satunya dicampur dengan tanah yang suci, menyucikan. Sama ada najis mughalazah itu ainiyah ataupun najis mughalazah itu hukmiyah. Ni masalah. Anjing masuk rumah kita atau kat mana ke, kat kereta dekat halaman dia. Dia dah pergilah, dia masuk basah kaki dia. Lepas tu kering. Najis tak tu? Tu tak najis. Namanya najis mughalazah hukmiyah. Najis mughalazah hukmiyah. Melainkan yang lekat kat tayar kereta tu. Tayar kereta tu dia tersuci dengan sendiri. Sebab bila kita masuk kat jalan raya tu, dia kena dengan lumpur dengan apa, dia kira sekali dah tu. Melainkan ain kita nampak, melekat dekat tayar tu, tek anjing lah. Tu kena buang. Tapi kalau tengok dah tak rupa dah tak ada dah, hujan pula tu, dah kira suci. Senang.
Dia masalahnya kalau masuk atau kita masuk rumah sewa, tuan rumah sebelum tu ada bela anjing, dia pun bagi tahu. Walaupun kita tak nampak, tak ada bau, tak ada apa, tapi dia kata ada, dia masuk dalam ni, dia bagi tahu, dan kita pun yakin. Kena sama 7 kali. Kalau kita syak, tak nampak anjing, dia pun kata tak ada anjing, tapi kita syak, sunat kita basuh. Tambah-tambah kat dapur tu kan, jaga. Itu ya, penting kan, kalau tidak ibadat kita tak sah. Tak sah ibadah kita tu. Maka dia kata apa lagi? Atau hukumiah. Dan jikalau pada tempat yang digigit anjing daripada anggota perburuan dan lain sekalipun, kita boleh memburu anjing kan, anjing itu kita lepas, anjing pemburu, dia pun tangkap ayam tu, bekas gigit dia tu, kena kita cuci 7 kali kat gigit dia. Dia kena najis mughalazah kat tu. Lepas tu dah boleh makan. Dan lainnya sekalipun, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuru idai ahadikum idza walagha fihi kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Yakni, yang mensucikan bejana seorang daripada kamu apabila menjilat padanya anjing, bahawa dibasuhnya akan dia 7 kali. Yang pertama daripadanya dengan tanah, riwayat Muslim, dan pada riwayat Abi Daud, sabi'atu biturab, artinya yang ke-7 yang dengan tanah. Maka berlawananlah 2 riwayat ni. Satu kata yang pertama, satu kata yang akhir. Dengan riwayat Muslim tadi tu, maka gugurlah kedua riwayat pada pihak menentukan tempat tanah, maka dipadakanlah wujud tanah itu dengan salah satu daripada basuh yang 7. Ini cara kita panggil usul fiqh. Hadis ada 2. Satu kata basuh yang pertama dengan tanah, satu hadis pula kata basuh yang ke-7. Bila berlawanan macam ni, gugur. Idza ta'arada, berlawanan 2 hadis, satu kata ni, tak boleh pakai ni. Bila tak boleh pakai, cari dalil lain. Tak ada. Maka para ulama menentukan 7 kali air itu boleh dengan tanah pada yang ke berapa kali kita nak. Yang kedua ke, yang ketiga ke, keempat ke, atau semua tanah, tak ada masalah. Kita masuk kat sungai lepas hujan kan, coklat kan, celup 7 kali, dah suci. Tak perlu. Tak ada langsung air bersih, semua air campur tanah, boleh. Disebabkan berlawanan dari itu. Supaya juga banyak masalah-masalah yang bila berlawanan, dia bilangan, hadis-hadis yang menunjukkan bilangan ni, dia dalam kaedah tu kata al-adad la mafhumalah. Al-adadu la mafhumalah. Bilangan tu kalau sebut dalam hadis ke Quran, dia tidak boleh diambil mafhum. Tak boleh kita ambil faham sebalik dia. Macam dia kata, hadis kata apa? Zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Habis kalau kita 34, dosa. Ustaz, hadis 34 dosa, bid'ah. Habis kalau kita ambil mafhum, kata 33, 34 boleh. Ataupun 20 dah haram. Tak dia faham itu. Tak boleh kita faham macam tu. Al-adad la mafhumalah. Tak semua bilangan tu boleh kita ambil zuhir bilangan tu. Banyaklah ayat Quran pun macam tu juga, tentang hitungan-hitungan tu. Betul jadi ni as-sabi'atu turab ni, jadi tak boleh ambil yang 7 tu. Digugur. Macam rakaat sembahyang tarawih. Rakaat sembahyang tarawih, hadis dia banyak. Ada yang kata 10, ada yang kata 13, ada kata Nabi pernah sembahyang 20, banyak. Sebab bertentangan, semua tu gugur. Tak pakai hadis tu. Hadis kata 8, hadis kata 10, semua tak boleh pakai. Kaedah usul fiqh. Habis bila semua dah gugur, macam mana berapa rakaat tarawih ni? Berpindahlah kepada ijma' sukuti. Ijma' yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar sembahyang 20.
Tempat mazhab kata 20. Ustaz lagi 9 sembahyang 10 kan? Tak salah sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni dia kata 20 macam tajuk lah. Tajuk maksimum Nabi sembahyang 8. Tapi kalau buat 2 dapat sah, dapat 2 rakaat, dapat pada 2 rakaat. Oh bolehlah tarawih 2 rakaat. Boleh, buatlah tarawih 2 rakaat. Duk gaduh 8 20 buat 2 pun sah. Dia ada satu orang dia, ini berapa rakaat Ustaz? 8 ke 20? 2 boleh. Ustaz teruk sangat Ustaz, 2 Ustaz. Habis nak senang sangat ambil 2. Susah apa. Boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Lagi banyak, lagi bagus. Nak bergaduh 8 20 apa. Nak ringan sangat buat 2. 2 je. 2. Sembahyang sunat. Sembahyang duha, sembahyang 2 boleh tak? Sah tak? Sah. Dapat pahala. Tapi tak samalah orang sembahyang 8 rakaat. Nak sembahyang 10 tengah 20, tak samalah sembahyang 20 tu. Mazhab orang-orang ni 9 ni, itu apa ni, zaman Syekh Ahmad maring tu dia buat 10 tu. Saya tanya tu, saya selidik tu. Kalau orang Ahmadiyah ada betul kan saya. Dia kata zaman tu dia buat pendek tarawih tu, lepas tu zikir 2 jam. Dia berzikir kadang-kadang harrah pada tu. Malam-malam Ramadan tu dong zikir. Kita tengok TV. Makan murih. Apa tu? Kan? Dia buat tu sebab dia nak habiskan dengan dalam ibadat. Kita kalau dah faham agama tu dia lain. Bukan soal 8-20. Soalnya 8-8 tu buat apa? Lepas 10 tu buat apa? Apa kau buat? Kalau kau masih buat ibadah malam Ramadan, bagus. Okeylah. Dia nak perbagaikan 10 tarawih. 3 hari zikir sampai pukul 12. Oh. Ini zikir. Wah, sembahyang dah ekspres. Dah lah pendek. Makan dah lah banyak. Tidur pula tu. Apa tinggal Ramadan tu? Nampak Jadi al-adadu la mafhumalah. Bila bertentang riwayat-riwayat dalam hadis tentang 8, 10, 12, gugur riwayat itu, maka berpindahlah kepada hukum yang lain. Ijma' ataupun qiyas. Kalau tak ada juga, macam ni. Tak ada juga, dia kira mana-mana. Habis. Maka dia kata pergi. Maka dipadakalah wujud tanah itu dengan salah satu daripada basuh yang 7. Sama ada dia yang pertama, atau yang ke-7, atau yang lain daripadanya. Seperti barang yang tersebut dalam hadis riwayat Ad-Darul Qutni. Ihdahunna bil batha. Salah satu daripadanya 7 dibasuh dengan tanah. Tengok. Ini kitab dia besar ni. 3 hadis tentang basuh 7 kali itu. Ada yang kata 1, ada kata kali ke-7, ada kata mana-mana. Maka dikiaskanlah dengan anjing itu akan babi. Jadi kalau anjing tu dah najis, habis babi macam mana? Babi tak ada hadis. Maka para ulama menghukumkan babi itu najis atas jalan kias. Hadis pasal babi najis ni tak ada. Yang ada anjing. Kenapa ulama pandai-pandai kata babi itu lebih najis? Kerana babi itu sifatnya lebih teruk daripada anjing. Apa teruk ni? Babi ni tak boleh kita ambil manfaat. Anjing boleh lagi. Boleh buat apa ni, jaga kebun, jaga rumah. Babi tak boleh. Buat babi jaga kebun. Habis kebun tu. Tak boleh. Tak boleh ambil manfaat. Haram ambil manfaat daripada segala juzuk babi. Termasuk jadi binatang peliharaan. Yang kita jadi macam orang putih tu. Orang putih dia simpan tu. Dia basuh, dia elok, dia ikat ribun. Kat babi tu. Dia buat pet. Dia buat binatang peliharaan. Apa hukumnya orang Islam buat tu? Haram. Bukan haram tu makan je Ustaz. Setiap benda yang haram diambil manfaat, haram disimpan. Itu kaedah dia. Setiap benda haram kita ambil manfaat dia tu, haram kita simpan. Macam yang dia belajar khusus doktor haiwan tu, dia kena paksa bekam babi lah, apa tiga babi. Untuk veterina veterina tu. veterina. Itu
Masa tu je lah kan. Masa dia belajar. Masa dia belajar tu lah. Masa belajar tu Dia atas apa, sebab nak belajar tu adalah excuse tu. Adalah tapi tak makan kan. Belajar potong kan. Atas makan. Ha? Yalah, berdapik. Pakai sarung tangan. ada yang peluk pun sama. Tak, itulah kata. Tak boleh tu yang sekarang ni dia kata, dah makan, bergambar boleh. Itu semua tak faham maqasid syariat. Binatang tu binatang keji, binatang kotor, binatang najis. Syarak dah hukum macam tu. Tak boleh kita, ini humanity. Kan, kita kena meraihkan semua binatang. Astaghfirullahalazim. Benda yang telah dikeji oleh syarak, takkan kita nak sayang pula. Tak boleh lah. Anjing lain. Sebab tu ulama' menyatakan kalau dah anjing ni pun dah macam tu, apa lagi babi. Itu namanya kias alawi. Kias alawi ni contoh macam ni. Saya ajar sikit. Dalam Quran Allah kata wala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata pada mak ayahmu uff. Uff tu mah aku tak nak. Lepas tu kita pun buat hujah. Quran ni dia kata tak boleh sebut uff je. Kalau kita tampar boleh, sepak boleh. Tak ada pun sebut Quran. Kita orang bodoh. Uff tu kenapa tak boleh? Sebab menyakitkan hati mak bapak. Ini lagi sakit. Sepak lagi sakit. Itu makna kias. Kias tu dalil agama. Dalil dalam agama kita. Kalau Wahabi tak ada. Tu jadi bodoh. Nampak? Faham? Tak boleh. Tak ada pergi dia kias tu. Kena ada kias tu. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil itibarlah engkau. Kiaskanlah engkau. Hei orang yang punya akal. Baik. Lepas tu dia kata apa? Jadi, faham? Jadi babi dikiaskan kepada anjing yang ada hadis. Hadis pada anjing tapi babi berkena juga. Dan dikiaskan dengan air liurnya yang hasil daripada jilatannya, barang yang lainnya seperti kamihnya dan peluhnya dan barang sebagainya. Kias lagi. Jadi yang najis itu air liur. Air liur tu basah. Air liur tu benda fadlah, benda buangan. Kalau air liur yang agak bersih tu, paling bersih tu air liur lah. Nak banding dengan kencing, nak dengan berak. Nampak tak? Hadis tak sebut kencing najis, kencing anjing ni najis. Tak ada. Hadis tak sebut kata berak dia najis. Hadis cuma kata kalau anjing tu jilat, kau kena basuh bekas tu. Macam mana tu? Kalau orang kafir anjing. Kan dia orang ni pegang anjing ni, kita bersahabat dengan dia. Kita bersalaman dengan dia. Kalau kering sama kering tak apa. Kalau basah, najis. Kenapa ada beza kering dan basah? Sebab anjing jilat pakai di lidah. Lidah dia basah tak? Lidah mesti basah punya. Jadi nak kiaskan pada lidah tu mesti benda yang basah juga. Lepas tu bila kering-kering tak najis. Sebab yang dalam hadis tu sebut lidah. Lidah tu basah. Kalau kita pegang anjing tu kering-kering, jangan pegang tangan, pegang badan pun tak apa. Lepas tu macam kalau kita nampak depan mata kita, dia pegang anjing dia mandi anjing tu. Hello, how are you? Pak pegang. Confirm lah tu. Balik pergi cuci dah. Cuci lah anjing tu. Tak berdosa pun, cuma nak sucikan dia. Sucikan dia. Nampak Jadi ni dia ajar sesuatu. Jilatan najis. Baik. Lepas tu sebab dia basah kan, basah. Lepas tu lidah ni paling bersih. Anggota anjing ni paling bersih lidah dia lah. Selalu baik, dia paling bersih. Kalau itu pun dia anggap najis, apa lagi seluruh tubuh badan dia tu. Dikiaskan kat situ. Tapi bila basah, bila kering tak sama macam lidah tu. Nampak? Peluh dia, kencing dia dikiaskan situ. Dan memadailah bilangan 7 kali itu. Dan jikalau berbilang yang menjilat atau berbilang jilatannya sekalipun. Jadi kalau dijilat kita 10 kali, sini dijilat 10 kali. Tadi kata kalau jilat sekali 7 kali basuh kan. Kalau dijilat 10 kali, 70 kali basuh.
Tak. Jilat dah banyak mana pun, tetap cuci 7 kali. Cuci itu tetap 7 kali. Bermula qadar air yang wajib daripada tanah, iaitu barang yang mengeruhkan ia. Yang wajib pada tanah tu yang keruh je. Keruhkan air. Dan sampai ia dengan wasitah air, dengan melalui air ni, tanah tu sampai pada semua anggota yang kena najis, kepada sekalian suku-suku tempat yang dibasuh, sama ada dicampurkan air dengan tanah dahulu daripada menumpahkan dia ke atas yang dibasuh itu, iaitulah yang terlebih utama. Campur dulu baru kita ni, supaya keluar daripada khilaf, atau dicampurkan keduanya, kemudian daripada menumpahkan salah satu daripada keduanya di atas tempat yang dibasuh. Demikianlah hasil tersebut di dalam tuhfah. Boleh juga kita tabur tanah tu, lepas tu kita jiruh air. Boleh. Tapi tak aula lah, tak bagus. Tabur tanah, lepas tu jiruh air. Dia kena tanah, air tu bawa tanah tu kata. Boleh juga. Ambil tanah, letak sini, curah air. Sah tak? Sah. Dicampur tu boleh campur dulu baru bubuh, atau letak dulu lepas tu baru curah air. Dua-dua boleh. Tapi yang aula campur dulu. Campur dulu baru jurus. Dan mereka buat kajian memang apa ni, bila tanah ni dia ada kehebatan Allah buat kat tanah tu, dia boleh mematikan kuman tu. Itu segi kedoktoran tu. Najis babi tu dia boleh matikan, dia boleh padamkan benda tu. Kalau air tak boleh. Semua ada hikmah ketuhanan. Lepas tu dia kata apa lagi? Tempat dibasuh. Demikianlah, maka ketahui daripada tersebut itu, bahawasanya air yang sangat keruh dengan tanah titik tu. Jadi saya nak cerita sikit. Nabi dia cerita dia, anjing tu kencing dekat dalam masjid. Lepas tu Nabi suruh ambil air jurus. Anjing tu jilat bejana tu. Dia Rasulullah suruh apa ni, buang air tu lah. Lepas tu cuci 7 kali. Bejana bekas tu dijilat dalam tu, Nabi suruh cuci. Tapi Nabi tak pernah kata bejana tu najis. Nabi suruh cuci je. Nabi tak pernah kata, tu najis tu, cuci. Tak ada. Nabi kata cuci. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kita kaji, kenapa Nabi suruh cuci? 3 sebab. Mungkin 3 sebab. Mungkin sebab bejana tu najis. Mungkin sebab nak memuliakan bejana tu. Mungkin kerana ta'abudiyah. Ta'abudiyah memang sebab Allah suruh. Ikut je dah. Jadi Syafi'i pilih yang nombor 1, najis. Maliki, mazhab Malik, dia pilih Nabi suruh ni kerana keagamaan. Dah ubudiyah. Nabi dah suruh, kita buat je lah. Sebab tu bagi dia tak najis. Dia kalau dia boleh bela anjing, boleh jilat, tak najis. Bagi dia tak najis. Cuci tu sunat. Cuci juga 7 kali tu sunat. Sebab dia bukan najis. Nampak? Maka kita kata larangan yang dilarang tu larangan berelat, kita larangan bersebab. Sama juga macam alat-alat muzik. Alat-alat muzik Syafi'i dengan mazhab lain beza. Syafi'i hadis-hadis yang Nabi suruh pecah alat-alat muzik tu. Syafi'i dia keras. Kerana alat tu sendiri haram. Alat muzik tu haram. Kita kata haram zati. Benda tu sendiri. Tak kira lah lagu nasyid ke lagu apa, tak boleh. Setiap yang dipetik, ditiup, digesek. 3 benda. Syafi'i dia strict. Gesek macam biola, petik macam gitar, tiup macam saxophone. Ni 3 ni bagi mazhab Syafi'i haram tanpa elat, tanpa sebab. Benda tu sebab Nabi suruh pecahkan benda tu. Mizmar tu. Hadis sahih. Mazhab Maliki pula, dia terbalik pula.
Dia terbalik yang kita. Tadi yang ni berat kan? Kat sana dia ringan pula. Dia kata Nabi suruh pecah tu sebab lagu yang dia main. Bukan alat tu. Alat tu tak masalah. Tapi apa lagu yang dia main? Lagu yang melalaikan, haram. Oh, bawa pada lagu ketuhanan, halal. Boleh main. Tak masalah. Tapi kalau kita ni yang tak terlibat dengan industri muzik ni, kita ambil yang keras lah. Tapi kalau kita yang dalam situ tu, dah memang bergelombang dengan muzik ni, macam mana ni, takkan? Haram. Kau baik kau campak, kau pecah piano. Kita bagilah hukum yang luas lah. Kalau untuk niat dakwah tu, permulaan kan. Sekarang ni susah kan kita nak pegang keras pada mazhabnya tu. Lari orang kan. Tak apalah. Untuk awal boleh. Tapi mainlah lagu-lagu yang ketuhanan. Supaya tidak melalaikan. Supaya macam ni lah. Nampak prinsipal itu. Penting prinsipal tu kita faham. Maka diketahui daripada tersebut itu, bahawasanya air yang sangat keruh dengan tanah, sama ada ia daripada air tanah atau yang lainnya, yang memadai ia akan membasuh najis yang mughalazah, maka tiadalah berkendak ia kepada tanah yang lain pula. Air yang sangat keruh dengan tanah, sama ada daripada air tanah atau lain, memadalah air tu memang macam air sungai, dah keruh dengan tanah. Kita cuci air najis mughalazah ni, cukup. Tak perlu kita cari air bersih pula. Pakai tu je. Sah. Tak payah kita pakai air lain. Tak berkendak pada tanah yang lain lagi. Dah cukup. Dan tiada memadai yang lain daripada tanah, seperti ashnan dan sobun. Ashnan ni saya puas mencari ashnan ni. Itu dah tengok dah. Sekejap. Apa dia ashnan ni? Sekejap. Ni. Rumput yang dapat dipakai sebagai alat pembersih. Sejenis rumput. Kita tak ada ni belah-belah Arab dia banyak pakai tu. Dia gonyoh pakai macam satu jenis rumput ni. Kalau tag dalam tu ada. Dia bila kita gonyoh tu bersih. Dia macam berus. Kalau pergi Turki, Syria tu, dia ketul-ketul kumpul tu. Dia memang Arab, dia pakai, dia gonyoh keluar daki-daki tu. Kita tak ada ni, Malaysia tak ada. Malaysia ni lembut-lembut kulit dia. Dia ashnan nama dia. Kalau kita pakai tu, kita campurkan dengan air, boleh tak? Boleh gosok juga? Tak boleh. Tak sah, dia bersih tanah. Sabun tak boleh. Tu ada satu saya jumpa dia orang buat sabun tayamum. Sabun samak. Sabun tanah, sabun samak. Ada dia buat tu. Dia sabun kan. Dia tanah, dia campur dengan chemical. Jadi boleh cuci. Dah sah tu. Tak jadi tu. Memang tak sah pun. Tak. Kena tengok seketul macam sabun. Dia panggil sabun samak. Sabun tayamum. Sabun samak. Pelik. Pekah tu. Dah tak keluar dah. Dan sabun dan tiada memanai tanah yang kena najis. Dan tanah mustakmal atau tanah mustakmal. Tanah tu dah pakai. Lepas tu kita pakai balik tanah tu. Dah pakai untuk sucikan lagi, pakai balik tanah tu. Dan tiada memadai tanah yang bercampur dengan benda yang cair, yang lain daripada air. Campur dengan benda lain. Campur benda cair, tapi benda cair tu bukan air. Tak tahu lah campur benda apa. Tak kisahlah. Tetapi memadai lumpur yang basah, kerana bahawasanya dia terjumlah daripada tanah. Ambil lumpur tu, terus cuci. Boleh. Bermula basuh yang menghilangkan ain najis. Bermula basuh menghilangkan ain najis, jika banyak bilangannya sekalipun, dibilangkan sekali jua. Maka jika tiada hilang ain najis, melainkan dengan 6 kali basuh, umpamanya, maka iaitu dibilangkan sekali basuh jua, maka hendaklah ditambah pula 6 kali, salah satu daripadanya dengan tanah. Jadi basuh untuk menghilangkan air najis ni, kalau banyak sekali pun, dikira sekali je. Selagi tak hilang. Selagi tak hilang, cucu-cucu ada lagi najis tu. Selagi tak hilang,
Tak kira. 7, 8 apa. Hilang je 1. Lepas tu kena tambah 6 lagi. Sampai hilang ain tu. Dan jikalau terpercik suatu daripada basuh yang pertama, daripada segala basuh najasah mughalazah, dahulu daripada membubuh tanah di atasnya, wajiblah membasuh barang yang kena percik itu 6 kali. Salah satu daripadanya dengan tanah. Ni saya jaga ni. Kita kaki kita kena pijak tek anjing kan. Kita ambil air. Pop je Gus. Terpercik kena kat tangan kita ni. Yang kaki ni dah kira 1. Tambah 6. Ini pun kena 6 lagi. Ni dah kena ni. Kena cuci 6 kali lagi. Sebab terpercik sini. Tengah cuci sini. Kena sini pula dah. Ni dah 2 kan. Sini kena basuh 5 kali. Tengah 3. Ni. Mandi tu. Sebab najis mughalazah tak suci selagi tak sampai 7. Lepas tu kena cuci hati-hati. Jangan melimpah sini. Nak cuci pun kena ada ilmu kan. Orang tak tahu kan. Kena ajar. Kalau nak cuci najis mughalazah, macam mana cara dia. Jangan sampai dia terpercik sana sini. Kan mandi kan. Lepas tu yang kalau yang 1 tadi tu dengan air suci, dah yang terpercik sini kena salah satu dengan air tanah. Kalau yang pertama tu dah tanah, yang 6 ni air bersih lah. Kena tengok ni. Dan jikalau terpercik suatu daripada basah yang ke-7, maka tiadalah wajib membasuh dia. Yang ke-7 tu terpercik. Habis dah, tak ada apa dah. Dan apabila diselamkan yang kena najis itu ke dalam air yang banyak lagi tenang, memadalah menggerakkan dia 7 kali. Kena macam ni. Gerak 7 kali. Tak boleh senyap itu. Kena 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dihitung dibilang perginya sekali, kembalinya sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 kali. Dan jikalau tiada digerakkan dia, pendam, angkat, maka dihitung baru sekali. Tak suci lagi. Kapek kita kena tarik anjing, buang semua, masuk dalam sungai. 1. Angkat. Air sungai, air tenang, air tak bergerak. Kalau air bergerak, tak apa. Letak je. Dia alunan tu 7 kali tu, dah sudah. Kalau air tu tak bergerak, air kolam, dia kena dia angkat turun 7 kali. Koncang dia 7 kali. Dan jika habis, demikianlah hingga 7 kali. Dan jika ada air yang banyak itu mengalir, dan lalu atas yang kena najis tu 7 jiriah, 7 kali ngalir, maka dibilang 7 kali basuh. Dan jika tiada digerakkan akan dia sekalipun, dan hendaklah ditenahi atasnya pada 2 masalah itu. Jika air itu jiriah, air itu jernih, jika air itu jernih, dan jika ada air itu keruh dengan tanah, maka iaitu memadalah, tiadalah berkendak ia kepada tanah pula. Maksudnya kalau dia ditanahi, hendaklah ditanahi kalau air itu jernih. Sungai itu dah 6 kali dah, tapi tak ada tanah kan, kena campur tanah sikit, bagi ada air tanah. Ataupun kita kocok sikit bagi naik tanah kan. Kalau tidak tak sah, kena ada air tanah juga. Dan jikalau dia penting ni, termakan atau minum seorang akan najis mughalazah, kita tak tahu. Member kita makan sup, sedap ni sup ni. Apa sup ni? Sup babi lah. Ayo, sudah makan lah. Dah termakan dah, terminum. Dah terkena kat bibir kita, dah masuk dalam perut ni. Macam mana ni? Nak kocok ke macam macam nak buat ni? Kemudian maka diberakkannya. Dia makan-makan diberak, atau dikamih, dikencingkannya akan dia. Nescaya tiadalah wajib atasnya membasuh dubur tu 7 kali. Atau kuburnya kencing tu 7 kali. Hanya wajib membasuh dia
seperti membasuh yang lain. Tapi yang kat mulut ni, mulut ni kena basuh, kena kumur 7 kali. Ambil, sebab ni kira zahir. Mulut ni zahir ni. Sini bawah batin. Ambil sikit je, banyak. So, 7 kali. Semua ni buah ni. Dah terkena najis. Dubur, kencing tu, tak payah. Basuh macam biasa je. Kecuali keluar tu pun, yang kita makan tu keluar balik sebiji sama. Daging babi tu keluar. Dah lah. Dan memadai akan dia istinja dengan batu, melainkan jika keluar ia padahalnya tiada berubah. Kita makan babi, keluar daging babi. Kita masuk kencing, keluar kencing sama, kencing anjing tu. Maka wajiblah membasuh dia 7 kali serta dengan tanah. Inilah yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Adapun yang dipegang oleh Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dan Mughni dan Nihayah, maka bahawasanya tiada wajib atasnya membasuh 7 kali. Dan jikalau keluar ia padahal tiada berubah sekalipun. Dan jikalau titik. Jadi ada khilaf kat situ dah. Kalau setengah ulama tak apa, tak payah. Walaupun yang keluar tu daging babi. Dan jikalau menjilat anjing dalam bejana yang berisi air yang banyak, dan tidak kurang air itu sebab dijilatnya, daripada 2 kolah. Masih air 2 kolah. Dia dah minum masih air itu 2 kolah lagi. Tak, tiadalah menajiskan ia akan air itu. Dia minum air dalam tigi kan, ataupun air dalam kolah besar tu. Adakah air kolah besar tu najis? Tak. Dan tiada menajiskan ia akan berjananya, kerana bahawasanya banyaknya itu menegahkan ia akan dia kena najis. Bersalahan jika menjilat ia ke dalam bejana yang ada dalamnya air. Kita ada bekas cembok air. Kita ambil cembok tu, anjing tu jilat dalam bejana tu. Yang tu najis. Sebab dalam bejana tu sikit, tak sampai 2 kolah. Kemudian maka ditambahi air itu dengan air lain. Dia jilat dalam air bejana tu. Dalamnya tu air kurang 2 kolah. Lepas tu ditambah bejana tu, dalam bekas tu sikit air. Lepas tu tambah air. Sampailah air itu 2 kolah. Sucilah air itu. Dan tiada suci berjananya. Air itu suci, berjana tidak. Melainkan dengan basuh 7 kali pula serta dengan air tanah. Berjana itu tetap tak suci. Berjana tadi tu sikit air. Air itu dah jadi najis dah, sebab anjing itu dah jilat. Tambah air dah cukup 7 kolah. Air itu dah suci. Berjana belum lagi, sebab belum cuci 7 kali. Dan jikalau kena najis tanah dengan najis mughalazah, anjing pijak kat kebun kita tu, tanah kan, anjing babi pijak tu kat tanah tu je ada tapak kaki babi, memadalah membasuh tanah tu 7 kali dengan air jua, tidak berkendak kepada mentanahi. Tak boleh tanpa tanah, sebab ada tanah, kerana tiada makna bagi mentanahkan tanah. Tetapi jika terpecik sesuatu daripada tanah yang basah itu sebelum genap 7 kali, maka kena kain pula. Nescaya disyaratkanlah pada basuh kain itu bahawa ditanahkan akan dia. Bermula barang kena najis mukhafafah, wallahu a'lam. Ada soalan? Faham? Buka kitab satu lagi. Itu najis mughalazah hukum dia. Baik, kita sambung kitab Tadbirul Qulub. InsyaAllah. Empat. Kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Kitab Tanwirul Qulub, muka surat 44. Syahdan. Ya, dia buat Syahdan. Mana tadi jumpa dah? Bermula misalnya, kata dia, seorang yang menaruhkan harta, dia simpan harta. Ya, simpan duit lah, simpan duit, simpan harta. Seperti seorang hamba dengan penghulunya. Tuan dia disuruh duduk dalam bustan. Bustan tu makna
kebun. Tuan dia suruh dia dalam kebun, supaya memperbuat sesuatu kat kebun tu yang jadi bagus. Kerjakanlah kebun tu, tanam itu, tanam ini, siram pokok tu, siram pokok ni. Maka harus bagi hamba makan daripada buah demikian itu bustan. Buah-buah dalam kebun tu dia makan lah, sebab dia buat kerja situ, supaya menolong atasnya. Dapatlah dia buat kerja sebab dia nak makan kan. Dan tiada harus atasnya menaruhkan buah itu. Boleh makan, tak boleh bawa balik, tak boleh simpan. Makan boleh, kerana tiadalah syak. Kenapa tak boleh simpan? Sebab tak ada ragu-ragu. Tuan dia tu akan mengasihi makan selama-lamanya. Faham tu? Ibarat tu, kita ni ibarat hamba, Allah tu tuan kita. Bumi ni bustan. Dia suruh kita buat ibadat, dia suruh kita jihad, dia suruh kita buat tu, dia suruh tu. Lepas tu kita pergi simpan pula makanan, takut-takut besok kan tak ada makanan pula kan. Macam kita tak percaya dekat satu orang tuan yang punyalah baik, tak pernah miss bagi makan kita daripada dulu sampai sekarang. Tiba-tiba kita simpan makanan. Apa jadi? Seolah kita hilang kepercayaan pada tuan ni besok dia nak bagi makan. Jadi orang yang kuat tauhid tawakal itu, dia tak risau. Tak risau apa? Dia kalau yang risau bila dia tak buat apa tuan dia suruh. Tu risau. Kalau selagi dia buat apa tuan dia suruh, tuan dia orang baik, takkan tuan dia tak bagi makan setiap hari. Janganlah tuan itu Israel tu. Tu dia cerita lah. Tuhan ni Tuhan Allah. Dia suruh kita buat ibadat, tiba-tiba dia tak bagi kita makan. Kita pergi simpan pula. Maka kita simpan tu satu perbuatan yang syak. Kita ragu-ragu pada Tuhan kita sendiri. Ni tu Rasulullah tak simpan makanan kan. Mana dia simpan? Tapi dibolehkan simpan paling banyak apa setahun. Lebih daripada tu dah hilang tawakal. Setahun boleh, lebih daripada tu hilang tawakal. Maka apabila menaruh hamba itu akan dia makanan buah-buah tu dengan tiada izin penghulunya, jatuh tiada percaya, dia buat khianat lah. Dia tak percaya kat Tuhan, tak percaya pada Tuhan dia tu. Dia tak percaya. Padahal kalau dia percaya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah pada Allah, berserah, pasti Allah mencukupkan dia tu. Ada je jalan Allah cukup. Cuma kita tak berani nak tawakal. Sebab kita dah terbiasa makan gaji kan, terbiasa kerja. Sebulan dapat sekian, sebulan dapat sekian. Tiba-tiba kita nak lepas kan tu. Sekarang ni sebab tu kita nak lepas. Kita nak betul-betul abdi pada Allah ni. Mula memang kena uji sikit lah. Nak masuk tune kan, nak masuk, nak diuji kita tu. Tapi dia kita dapat irama dia tu, dah tak ada apa dah. Dia dah masuk irama dia tu, tak ada apa dah. Dia yakin lah. Dia nak lepas tu, lepas tu slow lah. Pelan-pelan, sikit-sikit nak dapat yakin tu. Lepas tu dia kata apa lagi? Macam kejadian dekat Palestin, banyak benda-benda pelik kan. Budak-budak yang terhimpap dengan untuhan tu, lepas 6 hari baru jumpa. Tapi nampak elok, tak ada. Kata dalam untuh tu dia datangi macam orang berpakaian putih yang bercahaya, tak tahu siapa, bagi air. Tapi tak tahu siapa. Dah bagi tu tak tahu. Lepas tengok elok, tak mati. Benda-benda tu berlaku dah. Maka percaya hamba tu dah ni. Habis titik. Maka percaya hamba nanti adalah berhajat, kerana dia sungguhnya tiap hari mengasihi dia akan rezeki tu. Mana lagi kelompat ni? Maka dan misalnya seorang tiada menaruhkan harta itu, dia tak simpan.
seperti seorang hamba disuruh penghulunya duduk dalam bustan juga. Sama juga. Atau rumah, mengetahui ia bahawasanya tiadalah lupa penghulunya akan dia. Sungguhnya tiap-tiap hari mengasihi rezekinya. Maka percayalah hambanya, dan tiadalah berhajat menaruhkan harta. Nak simpan buat apa, dia tahu dah, Tuhan mesti bagi dia. Maka seorang hamba itu sebenarnya dapat kurnia daripada penghulunya. Sebab apa dia dapat? Kerana menserahkan ia akan halnya. Tu masalah taslim tu penting tu. Nak taslim tu. Tapi bukan taslim tak buat apa. Taslim buat ibadat lah. Taslim macam tu. Itu tak boleh. Dia tunai hak waktu tu. Dan misalnya seorang menaruhkan harta dengan amanah. Apa contoh dia? Orang yang disimpan harta dengan sebagai amanah. Seperti seorang hamba tiada melihat ia akan mempunyai milik. Tuan dia tak nampak. Dia tak nampak tuan dia. Pemilik satu tu. Dan tiada berpegang ia pada sesuatu yang disimpan, yang ditaruhnya. Dan tiada mengeluarkan ia akan dia. Melainkan dengan suruh penghulunya. Bila tuan dia suruh boleh keluarkan. Dia pegangnya. Bila tuan dia suruh boleh keluar. Itu perumpamaan orang yang ada harta, yang dia simpan harta tu, tapi dia anggap harta tu amanah, bukan milik dia. Apa yang ada kat kita ni amanah daripada Tuhan. Bukan sekiranya kalau Tuhan dia izin suruh baru dia pakai, tidak tak pakai, simpan. Itu yang ibarat orang yang simpan harta, tapi dia nampak harta tu bukan milik, tapi amanah untuk dia pakai atas apa yang Tuan disuruh. Maka ambil faham ia yang demikian itu. Maka disuruh penghulunya taruh harta itu, simpan. Maka menaruh ia akan dia. Dan bila disuruhnya keluar, maka mengeluar ia akan dia. Maka tiadalah menaruh ia akan dia. Tak simpan. Kalau Tuhan suruh keluar zakat, keluar. Tetapi apa juga waktu berkendak perlunya, seperti yang demikian itulah ahli makrifah. Jika memegang mereka itu bagi Allah Ta'ala, dan jika mengeluarkan sesuatu yang disuruh Allah Ta'ala, maka jadilah harta pada tangan mereka itu seolah-olahnya dalam gedung Tuhan mereka itu. Maka yang demikian itu hal sahabat dan tabi'in dan salafus soleh. Ulang sikit. Dia kata apa? Demikianlah ahli makrifah. Jika memegang mereka itu bagi Allah, pepegangan Tuhan. Dan jika memegang, kalau dia pegang harta tu, dia pegang semata-mata kerana Allah. Patut orang-orang ahlilah ni, orang-orang sahabat-sahabat Nabi ni, ramai antara mereka tu macam Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akhir hayat dia kaya. Dia sahabat-sahabat Nabi, dia ada yang mula miskin lepas tu kaya, ada yang kaya lepas tu miskin. Kebanyakan mereka yang lepas Rasulullah wafat, dia hidup lagi, dia jadi kaya. Abu Hurairah dan ramai lagi. Tapi bila dia orang kaya, dia dah tak ada masalah dah. Sebab hati dia dah tak berpaut dengan harta tu. Ada tu amanah je. Sekira-kira kalau diminta untuk berjuang, dia bagi semua. Habis semua. Hilang semua, tak apa, tak ada masalah. Kalau taruh tu, taruh sebagai tempat simpan je. Bila Allah perlukan benda tu, untuk perjuangan ke, untuk apa ke, ambil. Diri dia tempat pegang sementara. Macam bank. Dia anggap diri dia macam bank. Jika menaruh mereka itu bagi Allah Ta'ala, jika memegang mereka itu untuk Allah. Jika mengeluarkan sesuatu, disuruh oleh Allah, maka jadilah harta pada tangan mereka itu, harta tu seolah-olah nampak kat tangan dia, tapi sebenarnya duduk dalam gedung Tuhan, khazanah Allah. Bagi diri dia tu, dia ni betul-betul pemegang amanah je. Sebenar-benar harta ni duduk dalam gedung Tuhan. Walillahi khazainus samawati wal ard. Walillahi khazainus samawati wal ard. Walakinnal munafikin la yafqahun. Surah Al-Munafikun. Allah kata milik Allah lah gedung. Khazanah tu gedung. Gedung harta semua dekat Tuhan ni. Orang beriman dia percaya tu. Walaupun benda tu ada kat tangan dia, tapi sebenarnya bukan kat tangan dia. Khazanah Tuhan. Milik Tuhan.
Walakinnal munafiqin la yafqahun. Tapi orang munafik, orang yang berpura-pura percaya, dia takkan boleh faham. Dia takkan boleh faham. Macam mana boleh ada? Orang beriman ni ada je harta, tapi tak nampak dia kerja. Tunggu dia mana datang? Lepas tu dia cah macam-macam. Macam pejuang Al-Qassam. Duk bawah teruk, ada je peluru dia tembak kan. Mana datang tu? Ada je. Tak ada datang, tak tahu. Dia pun pening. Orang munafik dia tak ada nak faham. Allah kata, walakinnal munafiqin la yafqahun. Orang munafik tak boleh nak faham kata rezeki itu datang dari Tuhan. Dia mesti nampak usaha dia, kepandaian dia, otak dia, cerdik dia, pengaturan dia. Bila kita kata rezeki daripada Tuhan, cakap itu. Tak boleh nampak. Dia tak direzekikan nampak benda tu khazanah Tuhan. Kita pula kalau direzekikan benda tu khazanah Tuhan, kita tak takut. Habis datang lagi, macam udara. Tak boleh nampak mati. Dia nampak harta ni milik Tuhan, khazanah Tuhan. Walillahi khazainus samawati wal ard. Kalau kita rasa lemah, kena ingat ayat tu. Milik Allah adalah khazanah langit bumi, bukan milik orang tu, bukan milik orang ni, bukan milik orang ni. Kalau kita dah taat pada Tuhan, Tuhan bagi kita bila masa. Malah kita dapat lebih pada orang lagi. Jenuh bagi kat orang. Jadi pembendaraan Tuhan. Kita pas kat orang ya. Maka dia kata apa? Inilah kata dia, hal keadaan sahabat dan para tabi'in dan salafus soleh. Sebab tu dia orang tu boleh infak. Dia tak rasa dia milik. Kita ni ada rasa milik tu. Ini aku punya ni. Nak bagi juga ni. Tak boleh. Macam dah tak boleh. Itu antara hikmah kenapa penjaga neraka tu nama dia Malik Zabaniyah. Malik tu mengisyaratkan ramai masuk neraka ni sebab dia rasa diri dia banyak milik. Kenapa nama penjaga syurga tu Ridwan? Daripada redha. Orang yang banyak redha ni, syurga lah tempat dia. Faslun. Pada menyatakan munajat al-haq subhanahu wa ta'ala bagi hambanya atas lidah hawatiful haqa'iq, pada menyatakan hal kelakuan tadbir rezeki. Ini masuk pasal ni. Munajat ni mana seruan, suara ketuhanan, bukan suara Tuhan, suara ketuhanan. Maknanya seolah-olah alam ni berbicara. Tu dia kata ni. Munajat al-haq, munajat seruan al-haq. Allah kata-kata, tapi bukan suara Allah, suara ketuhanan ya. Bagi hambanya di atas lidah hawatiful haqa'iq. Apa tu hawatiful haqa'iq? Suara hakikat. Contoh macam ni lah. Kita ni selalu simpan buku kita balut elok-elok, kita simpan. Seolah-olah kita kata apa? Kitab ni kalau kita jaga, dia doakan kita ni. Maknanya kalaulah kita ada special ear lah, kita boleh dengar, seolah-olah kita dengar. Kitab ni mendoakan Tuhan dia. Tapi suara tak ada. Itu nama suara ketuhanan. Suara gaib. Bukan suara betul ni. Suara ketuhanan. Seolah-olah dia berkata-kata. Ni. Itu makna hawatiful haqa'iq. Sebab salah satunya Allah cipta. Pada menyatakan hal kelakuan tadbir rezeki. Nak menyatakan kelakuan tadbir rezeki ni. Hai hamba. Hai hamba. Seolah-olah Tuhan berkata. Tapi tak ada suara. Engkau lontarkan pendengaran itu. Yang engkau dengar semua yang kau nak dengar. Dan kau biarkan pendengaran kau itu. Dan kau melihat datang akan dikau kurnia daripada aku. Kau nampak kurnia ni datang daripada aku ni? Nampak kurniaan tu? Dan kau sungguh mendengarnya. Mendengar melalui mendengar apa? Hati engkau. Hati kau cakap ni kurnia daripada Allah ni. Hati kau dengar tu, benda tu datang. Seolah benda cakap, aku ni kurnia daripada Tuhan kau. Hati tu dengar. Seolah benda tu bercakap. Dan kau melihat datang akan dikau kurnia daripada aku.
dan kau sungguhnya mendengar hati engkau, maka bahawasanya aku tiada jauh pada engkau. Yakni ilmuku itu. Hati kecil kau bercakap, sebenarnya Allah ni tak jauh, qarib, dekat engkau. Suara hati itu, suara hakikat. Ini ilmuku tu Allah. Hai hamba, ni bukan hadis, bukan hadis, bukan Quran, suara ketuhanan. Hai hamba, adalah aku bagi engkau mentadbirkan dahulu daripada ada engkau. Aku ni sebelum kau ada, aku dah takbir engkau ni dah. Masa dalam perut, masa dalam alam roh, semua aku dah takbir. Aku dah susun kejadian engkau ni. Sebelum daripada engkau ni ada. Sebab dahulu ada engkau. Mentadbir nafsu engkau. Sebelum kau ni ada akal, konon-kononnya kau pandai mentadbir diri engkau tu, aku dah takbir engkau. Maka jadikan olehmu nafsu engkau seolah-olahnya tiada ada. Kalau macam tu lah, kalau kau faham kata aku yang mentadbir engkau sebelum kau ada, lepas tu kau nampak engkau ni macam boleh mentadbir diri engkau, engkau jadikanlah olehmu nafsu engkau tu yang kata boleh mentadbir tu seolah-olah dia tak wujud. Kau kena faham, kalau kau nak takbir, kau takbir dan kau ni tak ada takbir. Sebab yang mentadbir tu aku mentadbir kau dalam alam roh. Aku mentadbir kau dalam perut mak kau tu. Aku mentadbirkan waktu kau kecil. Bila kau dah besar, kau ada akal, kau rasa kau boleh mentadbir diri kau pula. Maka kata suara kecil tu, suara ketuhanan, kalau begitulah kau faham yang aku yang mentadbir dirimu, dan kau terima benda tu. Ketika kau dah ada diri kau boleh mentadbir tu, jadikanlah seolah-olah diri kau tu tak wujud. Yang wujud tu aku yang mentadbir kau ni, kat sebalik kau ni. Dan aku melihara engkau sebelum zuhir pada dunia ni. Sebelum kau zuhir kat dunia ni, siapa jaga kau? Aku. Dan sekarang sudah zuhir senyap di dalam peliharaan aku. Kalau dulu sebelum kau keluar, aku jaga engkau. Lepas kau dah keluar, aku jugalah yang pelihara engkau. Tapi kita punya conscious tu hilang kan. Bila kita masuk alam dunia ni, hilang conscious itu. Kita rasa kita pula. Bukan Tuhan. Jadi suara ketuhanan tu seolah mengingatkan kita balik. Takkan kau tak ingat? Aku dulu bagi yang jaga kau ni. Bapak lupa pula tu ni. Hei hamba-Ku, bersendirilah aku. Hai hamba, koma. Koma tu. Aku bersendiri dengan menjadikan dan merupakan engkau. Masa aku buat engkau, aku seorang je. Tak ada siapa tolong. Bila aku nak bentuk rupa engkau dalam rahim, wa yusawwirukum fil arham tu, Allah buat bentuk kita, muka kita dalam rahim tu. Ada yang besar, ada yang kecil pipi dia, mata kita, telinga kita ni. Siapa yang buat tu? Aku seorang yang buat. Aku lukis matamu, telingamu, bibirmu, tanganmu, aku. Dan akulah secara bersendiri dengan hukum dan tadbirku, semua aku. Aku seorang buat, tak ada siapa campur tangan. Kerana apa juga engkau menyengutui aku pada menjadikan dan merupakan itu. Kenapa bila kau dah besar ni kau lupa pula dah? Bila kau makin tua, makin besar ni, kau lupa pula yang shapekan muka kau, yang shapekan tangan kau ni, kaki kau ni jadi gagah ni, aku juga. Lupa. Kau tak ingat? Kau sekutukan pula, seolah-olah ada yang lain pula. Akulah mentadbirkan bagi milikku, aku. Dan tiada seorang pun yang menolong bagiku. Dan aku sendiri dengan hukumku. Maka tidak pernah aku berhajat kepada wazir menteri. Wazir itu penasihat, menteri. Dan para menteri-menteri. Tak ada, aku seorang ni. Titik dulu. Itu bila pagi-pagi, rahsia kenapa Rasulullah pesan, wirid pagi jangan tinggal la ilaha illallah wahdahu
la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Subuh 10 kali, lepas maghrib 10 kali. Bila kita baca tu, semua sanad-sanad daripada Rasulullah SAW. So, sebagai ikrar kita, yakin la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, sendiri Engkau, la syarikalah, tak ada sekutu, tak ada. Ni mentahkikkan je ni, tak ada sekutu, tak ada syirik merupakan rupa kita ni, bentuk bibir kita, mata kita, telinga kita ni, semua dia. Seorang-seorang dia, tak ada siapa. Tak ada menteri. Bila dia nak buat hukum tu, tak payah mesyuarat. Tak ada menteri-menteri kabinet nak buat undang-undang macam mana, peraturan macam mana, aku seorang. Aku tak bajak pada semua tu. Tak macam korang ni, asyik mesyuarat je. Buat hukum tak apa-apa. Harga telur tak settle. Aku tak payah, menteri semua tak payah. Ni mesyuarat macam mana nak buat Palestin. Mesyuarat. Yang mampus dah 11,000 tapi tak settle lagi. Aku tak perlu semua tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk, dia pemilik kerajaan. Walahul hamd, dia pemilik segala pujian. Yuhyi, yang menghidupkan. Wa yumit, yang mematikan. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Biadikal khair, dengan dia kebaikan tu kat tangan dia. Dia nak bagi, tak bagi, tak ada ni. Dan di atas tiap satu dia kuasa. Tu pegangan tu. Zikir tu tiap pagi tu. Pagi petang kita zikir. Kita nak dekat zaman Dajjal Mahdi ni, tak ada lain zikir. Kurang zikir kita ni. Banyak fikir. Tengok phone fikir. Tengok phone bila nak menang ni. Tak menang-menang lagi. Betul stres. Asyik mati. Macam apa nak jadi ni? Fikir. Memang Tuhan buat macam tu sekarang ni. Tuhan suruh kita fikir sampai tak ada fikir. Habis kalau dah tak fikir nak buat apa? Zikir. Duk fikir lagi buat apa? Fikir. Tang tu juga. Baik kita zikir. Zikir dekat dengan Tuhan. Zikir dekat dengan Tuhan. Dia selesaikan. Dia kena zikir. Ni fikir lagi. Dah tak masuk-masuk zon zikir. Kadang-kadang Allah buat kita ni fikir sampai tak dipikir dah. Apa sebab Allah buat tu? Supaya kita melompat kepada zon zikir. Ni duduk dalam zon fikir, kita semua duduk dalam zon fikir. Berkerut dahi. Israel serang. Tak ada siapa tolong, nak buat macam mana ni? Fikir macam kita pula jadi menteri pula. Tak boleh selesai. Yalah, yang boleh selesai kata Allah ya. Allah boleh selesai. Nak zikir lah. Tidak lagi. Betul tak ni? Cuba tengok orang Palestin ni. Bila dia dah kena tu, apa keluar mulut dia tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal. Zikir keluar. Tak ada lah. Apa nak buat? Bom sana, sini bom, belakang sekat. Mana nak pergi? Nak pergi mana? Fa'aina tazhabun. Mana kau nak pergi, kata Allah? Mana kau nak pergi? Firu ilallah. Nak pergi ke Tuhan. Betul dia kata, special orang-orang mati syahid. Tak ada satu orang, dia ada beberapa kelebihan orang mati syahid, para Nabi Rasul pun tak dapat. Tak dapat kelebihan orang mati syahid. Antara dia akan ditunjuk ke mana dia nak pergi sesaat sebelum nyawa dia dicabut. Sebelum cabut tu, dia dah nampak dah. Tak ada penderitaan. Kita nampak dia menderita lah. Tercabut kaki, tercabut tangan. Ada satu ni baru ni berita, satu orang budak ni. Dia bawa beg, tahan di askar Israel. Bawa apa? Budak kecil. Buka beg. Tengok tangan, kaki. Apa ni? Ini badan abang yang dibom. Dia bawa abang dia. Dia bawa abang dia. Dia masuk tangan, kaki. Collect, bawa dalam beg. Bawa beg. Allahu Akbar. Kalau kita tengok tu macam, Masya Allah. Ada yang dah bersepai badan tu. Tengok. Ni tangan kecil ni anak makcik Minah ni.
Ni yang kepala ni, rambut perang ni, tu anak kau. Kumpul masing-masing kumpul. Kumpul bagian anak masing-masing. Kalau tak pegang ketuhanan kita ni, fikir, pengsan kita. Tu kena pergi zikir. La baki antal baki. Tak ada yang kekal, melainkan engkau lah yang kekal. Ya baki antal baki. Kan? Baik, kita tengok sini balik. Mana tadi? Wahai hamba, maka tiada bajak aku pada wazir dan menteri. Hai hamba, seorang yang adalah bagi engkau dengan tadbirnya sebelum ada engkau. Seorang siapa tu? Allah. Yang adalah bagi engkau ni, mentadbir engkau ni sebelum kau ada. Maka janganlah engkau melawannya. Jangan lawan Tuhan. Kau tak ada lagi, aku dah tadbir kau pada kehendaknya. Dan seorang yang memperbuat bagus peliharaan bagi engkau, dijaga engkau dengan baik, maka janganlah dibalas jahat akan dia. Hai hamba, hendaklah engkau baguskan hati dan baikkan sangka daripada aku ke atas engkau. Dan hendaklah engkau gugurkan tadbir bersama-sama aku. Jangan kau banyak fikir, jangan kau banyak mentadbir dengan aku, merisaukan tentang masa depanmu. Hai hamba, hai hamba, kata dia, adakah syak engkau kemudian daripada sudah banyak tercoba? Adakah engkau masih syak dan ragu lagi? Dah banyak percobaan-percobaan aku bagi pengalaman hidup tu. Bentuk corak hala tuju tu aku dah buat. Setiap hari nak mencorak engkau ni, kau masih tak nampak aku lagi. Adakah syak engkau? Masihkah engkau ragu? Kemudian daripada nyata, nyata kebenaran tu, ragu lagi. Aku tunjuk dah. Adakah sesat engkau? Kemudian daripada dapat petunjuk, bersangat jahillah engkau ni, kata dia. Kata suara hakikat tu. Tiada mengetahui engkau, tiada seorang pun yang mentadbir bagi engkau yang lain daripada aku. Kau tak sampai hakikat tu lagi. Bersangat jahatlah engkau melawan bagiku suatu yang telah terdahulu. Sudah banyak kurnia atas engkau. Hai hamba, engkau pikirkan bangsa ada engkau itu daripada duniaku, seolah-olahnya engkau tiada suatu padanya. Maka kerana apa engkau jahat sangka engkau dengan suatu yang tiada binasa. Siapa tu? Akulah. Yang tiada binasa aku. Dah tertinggal. Dan senyap engkau serahkan bagiku, mentadbirkan. Mentadbirkan engkau dengan milikku, dan engkau setengah daripada milikku. Maka janganlah melawan engkau ketuhananku, dan jangan engkau melawan dengan tadbir engkau bersama-sama ada kebesaranku. Hai hamba, adakah tiada memadai engkau bahawasanya aku yang mencukupkan engkau? Kerana apa tiada syukur bagiku? Senya telah terdahulu datang rahmatku pada engkau. Apa juga waktu aku suruh engkau berhajat kepada diri engkau, aku tak pernah suruh engkau berhajat pada diri engkau, hingga kau perbuat helah atas engkau. Dan apa juga waktu aku wakil sesuatu daripada milikku bagi engkau. Adakah aku pernah wakil apa-apa kat engkau yang lain daripada aku, hingga aku wakilkan engkau yang demikian? Allah tanya. Hai hambaku, sudah disediakan bagi engkau kurniaku daripada sebelum zohir engkau. Senya aku zohirkan engkau dengan kudratku, dan ku zohirkan tiap-tiap sesuatu. Maka betapa juga boleh engkau itu engkar bagiku, dan betapa juga rugi seseorang yang aku takbirkan baginya
dan betapa juga hina seorang yang aku menolong akannya. Macam betapa atau macam mana boleh hina kalau aku yang dah tolong, takkan hina orang tu. Macam mana orang tu boleh susah lagi kalau aku dah mula mentadbiri. Hai hamba-Ku, sungguhnya bimbang engkau berbuat taat bagiku daripada menuntut rezeki yang sudah aku bahagi. Kau sibuk cari rezeki sampai kau lupa nak buat taat kat aku. Padahal rezeki kau tu aku dah bagi dah. Dah siap dah. Dasarnya menegahkan engkau berbaik sangka dengan engkau bagus sangka dengan engkau daripada sebab payah susah rezeki itu. Kau jadi buruk sangka dengan aku. Susah payah lah rezeki ni, payah lah. Dah kau pun tak baik sangka dengan aku lagi dah. Tiadalah sayugianya engkau jahat sangka kepada seorang yang berbuat bagus. Aku buat baik kat kau, kau buruk sangka dengan aku. Dan janganlah engkau melawan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Dan janganlah engkau melawan Tuhan yang qahar. Dan janganlah engkau melawan hukum dan yang hakim. Dan jangan berpaling engkau kepada kurnia yang lain. Wallahu a'lam. Ni semua ni suara khawatir. Suara-suara ketuhanan. Bukan suara Tuhan, tapi nama dia suara ketuhanan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ilmi qulubana wasta'mil asrarana wa asyhadu bi ni'tibari aqrana. Sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad